Assalamualaikum, what up, gereng. Alright, so video kali ni aku nak buat segmen selongkar pahit getir. Macam, okay tak kalau kita back to segmen inspirasi? Sebut pasal segmen inspirasi, mesti calling. Tapi aku rasa aku tak nak calling kali ni. Sebab apa? Sebab aku sendiri yang nak bercerita macam mana aku start YouTube daripada dulu sampailah sekarang. Macam on. Kalau on, kita layan intro dulu. Pedazuk. Tapi sebelum korang play the video, kepada korang semua yang baru saja singgah dalam channel aku ini, aku harap korang dapat support aku dengan cara like, share, komen dan subscribe. Tak lupa hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Follow IG aku untuk dapatkan update-update terbaru. So, tanpa buang masa ruang dan waktu, mari kita play the video. Korang semua memang berdazuk, geng! Alright, so kita mulakan pengenalan siapa Agus Zaidi. Agus Zaidi tu akulah. Aku berasal daripada Johor Bahru. Anak kedua daripada 3 adik-beradik, masih single dan tak laku. So, cukuplah pengenalan tentang diri aku. Now, kita borak pasal YouTube pula. Okay, let's talk about YouTube. So, apa yang korang nak tahu tentang aku? Macam mana boleh terjunam dalam dunia YouTube Hailah. Ikut kawan. Aku ikut kawan je. Serius aku ikut kawan. Okay, dan macam ni lah. Aku create YouTube ni, channel ni pada tahun 2020. And masa tu aku dapat dorongan daripada kawan sekerja aku, nama dia Faizal. Dia kata YouTube ni boleh buat duit. So aku pun buat. And masa first video aku dikeluarkan, aku just buat ayat-ayat inspirasi je lah. Dan benda tu pun tak lama sebab aku rasa macam useless gila, buang masa. So aku pun stop. Aku stop sampailah PKP, which is dalam bulan 6, bulan 7 gitu. And adalah satu hamba Allah, which is kawan aku sendiri. Dia baru create satu channel berkontenkan motovlog. So aku tengok macam nice je. Aku pun tiba-tiba rasa minat nak teruskan balik channel YouTube aku. So aku pun teruskan balik channel YouTube aku. Oh, by the way, kalau korang peminat motovlog, korang boleh subscribe ataupun pergi dekat channel kawan aku, Kenzo Motovlog. Link aku letak dekat description. Alright? Okay, kita sambung. So, aku pun buatlah channel YouTube balik. Aku teruskan balik channel YouTube aku. First content aku berkontenkan social experiment, which is challenge. Macam contoh, makan burger paling banyak dalam masa 15 minit. DM 10 artis dekat Instagram. And banyak lagi lah aku buat. And benda tu memang tak dapat sambutan. And terlalu banyak makan modal. Aku buat konten challenge sebab dulu ni aku ni senang aku tak sop lah dengan Isa Aisab. So aku pun nak jadi macam dia. So aku pun buat challenge. And bila aku dapat tahu yang challenge ni makan banyak modal, so aku stop. And aku try buat music video reaction. Konten kedua music video reaction. So bila aku buat music video reaction, video pertama yang aku buat masih lagi Isa Aisab. MV sampai. So aku pun buat. And adalah dapatlah meningkat. And aku rasa macam nice juga. So aku pun terus dengan bermacam-macam MV. Tapi bila aku dapat tahu yang MV ni boleh kena copyright, so aku pun berhenti. And sampailah satu hari aku pun aku tengok YouTube, aku nampak satu channel, Teori One Piece. And channel ni daripada Malaysia. Siapa lagi? Kimi Scoverto. Yes, Kimi Scoverto adalah inspirasi aku untuk aku buat konten One Piece. Betul aku cakap. So bila aku tengok Kimi Scoverto, so aku tengok, aku rasa macam nice juga kalau aku buat satu konten yang betul-betul dekat dengan diri aku, which is One Piece lah. Sebab aku memang minat One Piece daripada dulu.
So aku fikir-fikir, betul juga aku buat. So video pertama yang aku buat tentang anime One Piece, iaitu video yang ini. Aku reveal karakter Carrot. Then lepas je karakter Carrot ni, lepas je video ni dikeluarkan, aku pun DM lah Kimi dekat IG and aku bagi link and minta pendapat dia. And Kimi lah orang yang bagi semangat untuk aku teruskan konten anime. So aku pun buat. Aku pulun, aku buat. Sampailah Kimi invite aku dalam satu grup WhatsApp yang diberi nama Alliance YouTuber One Piece Malaysia. So kat dalam tu ada The Show One Piece, ada Life of Pim, ada Faiz di studio, ada Kimi Scoverto dan ada Monkey the Review. And masa tu pada aku memang ada 5 orang je content creator anime. So aku macam, oh nice lah, aku pun masuk lah dalam grup tu. And kat situ lah aku dapat banyak apa ni, dorongan, semangat. Dan aku pun terus pulun. Sampailah Faiz sendiri offer untuk promote channel aku. Kimi offer untuk promote channel aku. So kalau tak kerana mereka, memang channel aku takkan mendadak naik macam sekarang. Sekarang pun baru 1K sebab aku jarang upload video. And aku pun tak adalah pulun sangat untuk kejar subscriber. Aku just buat benda ni as a hobby. Serius, as a hobby. Sebab aku memang suka bercakap depan kamera. Memang aku suka editing and memang aku suka macam inilah, bercakap-cakap, bebel apa semua. So nak dipendekkan cerita, aku pun teruskanlah YouTube aku ni sampailah akhir tahun lepas. Aku punya subscriber mencecah 1K subscriber. Aku rasa macam wow, sebab aku tak expect pun benda ni akan cecah 1K dalam masa 2 ke 3 bulan saja. Sebab aku punya target adalah 1K subscriber dalam masa 1 tahun. Serius aku cakap, dalam 1 tahun. Sebab aku yakin yang aku ni takkan mampu gain aku punya subscriber. Aku takkan mampu naikkan subscriber aku kalau dengan cara aku yang macam gini. Tapi aku tetap still usaha. Aku minta tolong Kimi, aku minta tolong Faiz di studio, aku minta pandangan Life of Pim, The Show, and mereka pun banyak support aku. Kalau tak kerana mereka, memang tak adalah Agus Zaidi sekarang ni. And untuk pengetahuan korang semua, aku adalah speaker pertama dalam segmen Wadap Anime di dalam channel Kimi Scoverto. Tak percaya? Tengok ni. And as you guys know juga, segmen Wadap Anime dah pun kick off dengan speaker yang pertama, Agus Zaidi dengan perkongsiannya Hungry Heart Wild Striker. Kalau korang belum menonton, korang boleh klik link dekat bawah. And jangan lupa subscribe channel Agus Zaidi. Kan? Aku dah cakap, aku adalah speaker pertama. Bangga kejap. So, itulah permulaan macam mana channel Agus Zaidi ni dibangunkan. Pada asalnya daripada dorongan seorang kawan, tetapi berhenti dan mendapat pula perhatian daripada seorang kawan yang baru. Dia buat YouTube dan aku pun tiba-tiba rasa minat. Dan terus dan dapat sokongan dan sambutan serta dorongan daripada Alliance YouTuber One Piece Malaysia, and jadilah channel Agus Zaidi sampai sekarang. Untuk target YouTube aku, rata-rata orang akan target tinggi, which is macam target 100k subscriber dalam masa 1 tahun, dalam masa 2 tahun, dalam masa berapa-berapa lah. Aku memandangkan pada asalnya aku target 1000 lah. Aku target 100k subscriber dalam masa 5 tahun. And then bila aku dah cecah 1k subscriber dalam masa 2 ataupun 3 bulan, aku terus ubah target aku. So aku target aku nak dapatkan 5k subscriber sebelum akhir tahun ini. So pada korang semua, aku minta korang bantu aku untuk capai target itu. Mana tahu bila dah cecah 5k subscriber, aku nak keluar merchandise aku sendiri ke, macam mana diorang keluarkan merchandise diorang. Next project secara jujurnya aku tak pernah terfikir pun untuk next project pasal channel aku.
Aku harap channel aku ni teruskan konsisten upload video, and apa yang aku upload tu sekadar hobi, bukan kerjaya. Tapi kalau cerita pasal next project, aku tak mau kepada channel aku, tapi aku mau kepada industri anime, industri YouTuber anime Malaysia. Sebab aku harap satu hari nanti YouTuber anime Malaysia ni ataupun reviewer ni mempunyai satu komuniti, orang kata komuniti YouTuber anime Malaysia. Contoh macam kita ambil contoh Naruto, kita kenal Hamka TV, Captain Madi pegang Boruto, Kimi Skoveto pegang One Piece. So bila ni semua digabungkan dalam satu komuniti, so orang-orang dekat macam Indonesia, Singapura, Brunei semua boleh tahu yang Malaysia ni mempunyai satu komuniti yang besar tentang anime dalam YouTube. Korang faham tak? So itu adalah impian aku lah untuk next project aku. Mungkin kalau kita dapat bersembang ramai-ramai, kita buat satu gathering dengan semua content creator anime dalam Malaysia. Macam okey tak? Okay, so yang ketiga ni ataupun soalan yang terakhir tentang tips. Alright, tips aku rasa semua sama je cakap. Untuk budak-budak baru, untuk sesiapa saja yang baru nak mulakan content creator ataupun nak jadi YouTuber, teruskan. Itu je aku mau cakap, teruskan, jangan mengalah, don't give up. Apa yang jadi, apa yang berlaku, kecaman ke, orang pandang rendah ke, orang tak pandang ke, ignore. Buat je. Kalau korang yakin korang boleh buat, maksudnya korang boleh buat. Sebab yang tentukan jalan kita adalah diri kita sendiri, bukan mulut orang. So, ignore je. Kalau korang tak ada peralatan, tak ada kamera, korang pakai telefon. Sebab macam masa aku awal-awal pun aku pakai telefon. Lepas tu barulah aku beli mic, dan lepas tu barulah aku beli lampu, and barulah aku beli kerusi, aku belilah setup-setup ni semua sampailah sekarang. Pada asalnya aku just buat kamera, kemudian aku beli kain warna hijau, jadikan green screen. Aku macam-macam nak nampakkan yang aku punya channel tu lain daripada lain. Ada green screen. Tapi itulah, green screen tu pun dah duduk dalam mana tah, aku tak tahu lah. Mak aku dah buat kain buruk kot. Alright, so untuk adik-adik baru ataupun sesiapa yang nak start buat YouTube, jangan berhenti, teruskan. Kalau ada niat tu teruskan. Buat benda ni sebagai hobi, and dalam masa sama kalau rasa nak full time, teruskan. Tapi aku sarankan jangan full time dulu lah. Buat part time je, just sekadar hobi. Buat sekadar hobi. Korang rasa macam aku ada konten ni, buat. Peduli kata orang, buat. Sebab yang tentukan hidup korang adalah diri korang sendiri, bukan orang lain. Alright, so dah tak lagi soalan. And itu sajalah cerita aku, macam mana aku create channel aku daripada dulu sampailah sekarang. Aku boleh dikatakan adalah juga turun naik, sebab bila aku tak upload video, which is maksudnya aku ada problem. Macam contoh, aku ada akhir tahun lepas aku tak upload video lama sebab aku tengah set up aku punya studio. And bulan lepas aku tak upload video dalam sebulan sebab aku ada projek dekat KL. And sekarang insyaAllah kalau tak ada halangan, aku akan teruskan konsisten upload video. And aku harap subscriber ataupun viewer-viewer yang lain boleh terus support aku untuk majukan channel aku ini. Alright, bagi aku semangat untuk terus konsisten dalam melakukan dalam buat video untuk korang. So apa-apa tips, apa-apa cadangan, pendapat, kalau korang rasa korang nak share, korang just drop komen dekat bawah. Right, so itu saja cerita daripada aku. Aku Agus Zaidi. Hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Oh, by the way, kenapa tagline aku tu hujung-hujung mesti hadapi hari-hari anda dengan senyuman? Sebabnya start aku buat YouTube pada asalnya kerana aku accident. And aku accident, motor aku tak boleh betul, dan aku terpaksa jual motor aku. So tiap-tiap hari aku memang ada je masalah. Jadi aku menggunakan trademark ataupun tagline tu sebagai pengubat duka aku. Hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum. Bedazuk.